tu. Ataupun beberapa tempat yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan perempuan. Maksudnya yang first time mesti tak tahu apa benda yang boleh. Jadi ada kat kawasan ni saja ada 1, 2, 3, 4 kawasan yang bersejarah di dalam Islam. Yang pertama sekali adalah di bangunan Maktabah Makam Mukarramah. Tengok tu bangunan maktabah tu kan. Sekarang pertakaan lah. Tapi apa itu? Itu adalah rumah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tapak rumah Siti Aminah, iaitu dan Abdullah ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bangunan itu ada satu tempat di mana Nabi, bilik tu tempat Nabi lahir. Nabi dilahirkan di dalam kawasan itu, di dalam rumah tu. Jadi sekarang dia dah jadi maktabah lah. Dia tak ada bentuk rumah asal tu, tak ada dah. So bukan ini bentuknya. Saya cakap ni rumah, ni bentuk tak, bukan. Ini adalah pembinaan diganti tapak rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari Siti Aminah. Banyak sejarah yang berlaku di kawasan ini adalah kerana apabila Siti Aminah melahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dapat menyusukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa bulan. Lama tu. Berapa bulan? 2 minggu je. 2 minggu je. Tapi 2 minggu pun anak tak dapat susu kan. Dia berasa sedih dan sebagainya. Jadi datanglah seorang hamba, iaitu nama dia siapa? Halimatun Sa'diyah yang datang. Dan tiba-tiba Halimatun Sa'diyah ni dia ada anak tapi dia tak ada susu. Tapi bila dia pegang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menangis. Sebab apa? Baginda Nabi susu dia penuh. Nampak mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan. Maknanya kat sini dia tahu dia tak ada susu, tapi dia nak pergi, dia nak nyusu sebab nak dapat upah. Itu je mula-mulanya, dia nak dapat upah. Tapi bila dia pegang baginda Nabi susu oleh Halimatun Sa'diyah, susu dia penuh, dua-dua kiri dan kanan penuh. Jadi dia menangis. Dia cakap ini dia tak pernah jumpa, dia tak pernah rasa macam ni. Okay. Jadi di situlah baginda Nabi dibesarkan oleh Halimatun Sa'diyah selama 10 tahun. Kalau anak tuan-tuan perempuan dibesarkan oleh orang lain 10 tahun, saya rasa dah menangis lah. Jadi Nabi dibesarkan oleh Halimatun Sa'diyah, ibu susunya. Dan sebab apa? Sebab di Mekah ni adalah banyak ancaman. Banyak ancaman sebab orang nak cari, orang-orang Yahudi nak cari siapa bayi yang istimewa ni. Jadi atuk baginda Nabi, iaitu siapa? Atuk baginda Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, bukan Abu Talib. Abu Talib pakcik dia. Abdul Muttalib tahu, dia dapat detect. Jadi dia hantar baginda Nabi membesar di mana? Di Taif. Sebab kita pergi dah. Halimatun Sa'diyah asal dia di Taif. Lepas tu baginda Nabi dengan Taif ni dia serasi. Dia nak dakwah orang-orang kampung dia ni masuk Islam. Macam itulah. Okay, so dah tahu kenapa Taif tu tempat baginda Nabi SAW berdakwah. Sebab asalnya disusukan oleh Halimatun Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah tu berasal dari mana? Di Taif. Okay. Bersebelahan dengan rumah kelahiran Nabi ni ada Zamzam Sabil, tapi dah tutup lah. Kalau dulu Zamzam Sabil ni kita boleh ambil berapa banyak air Zamzam kita boleh mandi, kita boleh basah kepala, kita boleh basah baju, kita boleh nak apa kata berpuasan dengan air Zamzam kat situ. Tapi dah ditutup. Sebab apa saya pun tak tahu sebab apa ditutup, dan mungkin ada sebab-sebab tertentu lah ditutup kat situ. Dan itu Zamzam Sabil. Yang ketiga tempat bersejarahnya adalah 2 bukit di kiri dan kanan saya ni. Bukit Abu Qubais dan Bukit Al-Qadasiyah. 2 bukit ni apa sejarahnya adalah sejarah terbelahnya bulan. Dengar? Benar dengar? Nabi membelah bulan. Jadi satu
jatuh di Abu Qubais dan satu jatuh di sebelah kanan saya ni, di Sungai Qadasiyah. Jadi apa kisah Nabi belah bulan ni? Saja je Ustaz, dia belah tak. Dia dicabar oleh kaum Quraisy Mekah. Maksudnya diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal kata, "Ya Muhammad, kalau kau betul adalah Rasulullah SAW ataupun Nabi Allah, kau belah bulan ni, kita akan masuk Islam pun." Jadi Nabi, mukjizat dia Allah bagi, dia belah bulan tu betul. Satu jatuh di sini, satu jatuh di sini. Tapi adakah dia masuk Islam? Tidak. Oleh kerana itu, orang yang menipu ni lebih buruk dan lebih hina daripada binatang. Maksudnya kat sini dia dah okey, dah dapat kebenaran dah pun tak masuk Islam juga. Itu adalah berpunca kita boleh pegang hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja yang berkaitan di sini. Yang pertama, rumah kelahiran Nabi, Zamzam Sabil, dan juga bukit terbelahnya bulan. Apa nama bukit ni? Bukit Abu Qubais. Yang di mana bukit Abu Qubais ni, ni sekarang ni istana Raja Saudi. Ada ni. Jom kita bergerak ke tempat kita solat tadi. Okey, di sini ada beberapa tempat yang di dalam sejarah Islam memberi sumbangan besar kepada sejarah Islam. Apa dia? Yang pertama, mana Ustaz? Mana ni? Di hadapan sini. Nampak tak? Yang dikepung ni. Nampaknya bukit tu kan? Itu adalah tapak rumah baginda Nabi SAW dan Siti Khadijah. Itulah tapak dia. Macam mana pun nak diratakan, itulah tempat. Boleh diratakan. Batu Tak boleh diratakan. Cuba diratakan, dia jadi macam tu balik. Sebab tu lalas dia tile dia. Itu tempatnya. Sebab apa? Rumah orang kaya-kaya dulu, dia dekat bukit ni kan. Rumah dia rumah 2 tingkat tau. Rumah Nabi SAW dan Siti Khadijah ni 2 tingkat. Ingat tak kisah baginda Nabi nak keluar hijrah? Nak keluar hijrah kan? Nak keluar hijrah digantikan dengan Sayyidina Ali di katil baginda. Dan di sinilah tempat itu berlaku, di kawasan ini. Sejarah tu berlaku di sini. Yang mana Rasulullah letak pasir atas orang-orang pemuda-pemuda Yahudi Quraisy yang nak bunuh dia tu, ada 10 orang. Baginda baca apa? Tak ingat? Ni siapa nak tundukkan musuh ni, baca benda ni. Apa dia? Waja'alna min baini aydihim wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Maka aku tutup di depan kamu dinding dan di belakang kamu dinding supaya kamu tak melihat. Nampak? Allah hinakan 10 pemuda Quraisy ni dengan pasir letak atas dia pun tak sedar. Ayat ni boleh buat ilmu lah, boleh buat untuk penunduk musuh dan juga untuk pendinding rumah. Kalau orang masuk mencuri, dia tak keluar. Ni ayat ni lah. Ayat ni. So berlaku di sini. Okey. Di sebelah rumah baginda Nabi SAW ni, di sebelah dia yang toilet ni, iaitu rumah Abu Lahab. Jadi dengan toilet ni rumah dia pun orang kaya juga. Dia rumah 2 tingkat juga. Tapi dia jadikan toilet. Hinanya Abu Lahab ni, kita hinakan dia sebagai jadikan toilet. Dan Allah hina dia, dan kita manusia pun hinakan dia juga. Nampak? Allah dah bersumpah dia ni akan dihina sampai hari kiamat nanti. Inilah tapak rumah Abu Lahab. Yang toilet ni. Tapak rumah Abu Jahal kat depan non sana tu. Kat depan non sana tu dekat dengan Hotel Safwa ada satu toilet lelaki. Itu rumah Abu Jahal. Okey. Ya, betul. Okey. So, siapa nak tengok boleh tengok kejap. Saya bagi 1-2 minit untuk tengok tapak rumah Nabi dan Siti Khadijah. Silakan. Jom. Ini aku memang jantung tu. Oh, dah. Lalu kita sini balik Ada sebab kan. Kita tak solat lah kan? Macam tu kan? Kan Tak bagi solat lah. tak boleh kan? Tempat suci dia. لما نيجي ان شاء الله نروح المدينه نركب تاكسي لحد هنا. Kisah ni.
Besar tu. Besar tu. Bulan atas. Siang ada bulan. Kita tunggu betapa sejarah seterusnya. Cakap Ustaz. Al-Arqam, iaitu rumah Ibnu Al-Arqam, Ibnu Abi Al-Arqam. Sebenarnya tempat Nabi berdakwah mula-mula sekali, sembunyi-sembunyi. Itu. Sebab apa Nabi buat kat situ? Sebab dia senang. Kalau dia dikepung ataupun di rush oleh orang-orang Quraisy, musuh-musuh dia lari naik atas sikit. So orang tak boleh nak kacau dia. Dan kenapa dia pilih rumah Abi Al-Arqam? Sebab di sebelah sini adalah kawasan Bani Hashim, iaitu kaum kerabat Nabi. Walaupun dia tak ada pakcik-pakcik Nabi yang tak sependapat dengan dia, tapi asabiah dia kuat. Kalau kau sentuh, kau kena. Faham tak? Sebab tu Nabi berani berdakwah di sekitar sini. Nampak? Orang Quraisy tak boleh nak sentuh dia. Orang Quraisy tu semua sebelah sana. Bani Adi, Bani Ad, banyaklah. Dengan Abu Jahal dan sebagainya kan. Kalau dia nak serang, jadi Nabi lari kat sini, selamat. Rumah kaum kerabat dia kat sini. Rumah Ja'far, rumah Hamzah. Siapa nak sentuh dia kalau Hamzah dah ada? Contohlah kan. Okey. Jadi Nabi letakkan rumah Abi Al-Arqam ni sebagai tempat dakwah sembunyi-sembunyi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dakwah terangan. Okey. Di kawasan binaan ni ada satu pintu namanya Salam bawah tu. Kita tengok orang masuk di situ tadi yang belum masalah. Dia ada pintu Babu Salam. Pintu Babu Salam ni Nabi selalu Babu Salam. Jadi Nabi selalu masuk untuk pergi Kaabah. Dia akan menuju terus ke Hajarul Aswad. Babu Salam tu daripada rumah Nabi terus sampai Hajarul Aswad. Maksudnya daripada atas yang tadi tu lah. Rumah Nabi tadi kan, masih jajar dengan Nabi tu. Ada pintu? Lalu pintu Babu Salam dan terus sampai ke Kaabah yang sudut Hajarul Aswad. Pintu Babu Salam tu. Tapi kita tak boleh lalu. Kita tak boleh masuk. Dan boleh masuk kena pakai ihram, tapi leceh lah. Kena lalu point-point dia. Okay. So sejarah juga berkaitan dengan mana tadi saya cakap kan, Nabi nak keluar berhijrah tu kan, dia akan lalu kawasan ini. Dia takkan cross macam tu nak pergi ke rumah Abu Bakar, sebab dia berhijrah dengan Abu Bakar. Jadi dia takkan cross ke tengah-tengah Kaabah, sebab kalau dia cross, mana musuh tunggu kat dia situ, orang-orang Quraisy sebanyak itu. Jadi dia lalu tepi sini sampai ke rumah Abu Bakar, yang saya akan bawa nanti. Dekat mana rumah Abu Bakar tu? Dekat hotel yang kita duduk. Nanti kita pergi masjid tu. Okay, jom. So kita jalan pelan-pelan. Nanti saya akan sampai dekat jembatan, saya tunjuk kat mana tempat rumah Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam. Tu tutup kan? Kawasan ni lah. Kawasan ni rumah ni.
Ini Abu Jahal. Apa perumahan Abu Jahal. Semua jadi toilet. Itu yang menentang Nabi kuat terang kan. Dan lain dia menentang, lepas tu bila datang Islam, dia tinggal Islam. Bang, ni ambil tak? Macam. Oh, Dah kena. Dah tak ada. YouTube. YouTube. Macam. Masuk. Masuk. Dah habis. Lautan. Ya, bang. Lepas solat. Ya, Mahdi. Mahdi Haram. Lepas sejarah. Sebelum ni tak tahu apa pun. Tadi cerita baru tahu ada sejarah. Tengok tempat. Mana lokasi rumah Nabi, rumah kelahiran Nabi, rumah Nabi dengan Siti Khadijah, laluan Nabi berdakwah. Alhamdulillah lah. Terima kasih Ustaz. Dan neraka semua. Ustaz. Ustaz lah banyak freebie ni. Maklumat kepada kami semua. Ni nak balik hotel lah. Balik hotel dulu. Saya siap lagi main maghrib. Turun lagi. Okey, turun lagi. Tarik. Ni nama apa tempat ni? Bakar tahu. Kau tahu. Yang tahu satu ni lah yang tengok. Oh. Sambung. Ini kata ada apa? 6, 5, 4. Ui, banyak tahu weh. Dia ada shopping complex. Oh, tadi yang kita nampak kat luar jalan ni kan. Ada apa? Kain. Boleh. Sejarah. Raja buat tempat macam ni. Kereta. Baik. Kalau tak ada kereta tak tahu nak naik ke tidak. Tapi turun tangga. Oh, tak apa. Tak nyanyi. Hujan. Tak ada lagi. Sekali turun Turun naik lift lah. Kita tak tahu jalan ni banyak ni. Gede-gede kan. Bukan Macam rumah tu. Betul lah. Kita pergi sebelah. Tak tahu dekat sini ada apa shop. Rumah. Shawarma semua tempat makan. Pergi Sabah. Pergi sebelah. Tahu. Jalan. Pintu apa? Abu Bakar Al-Siddiq. Oh. Masjid. So ini adalah masjid Abu Bakar Al-Siddiq. Maksudnya kat sini adalah
saya cakap tempat rumah Abu Bakar, orang Abu Bakar ni orang kaya. Dia orang kerabat dia kaya. So ini rumah dia. Memang boleh bayang tak dari rumah Siti Khadijah tadi, bukit kan? Lepas tu Nabi turun, naik sini, sampai sini naik rumah Abu Bakar, bukit juga. Lepas tu barulah dari sini Rasulullah keluar berhijrah terus ke Madinah. Di jalur. Okay. So inilah rumah Abu Bakar. So ada satu perkara yang saya lupa. Di sebelah, nampak tak? Sebelah hotel kita ni ada hotel lagi satu tadi. Di sebelah hotel tu adalah tempat bersemadinya Sumayyah. Sumayyah? Tu kan? Yang kena batu ditombak. Oh, batu tu Bilal. Bilal. Yang kena tindih batu tu Bilal. Dia ditombak sampai mati. So Sumayyah di sebelah tu. Ada kuburan Sumayyah. So yang lebih kurang macam makan tahu sebelah tu kan? Betul. Darul Tauhid nama Darul Tauhid. So sebelah Darul Tauhid tu adalah tempat di mana Sumayyah dibunuh. Tempat orang Islam kena seksa. Waktu tu Islam belum kuat lagi. Siapa masuk Islam kena seksa. Sumayyah, Yasir, anak dia. Lepas tu kaum-kaum hamba-hamba yang dah masuk Islam semua diseksa kat situ. Sumayyah syahid kata. Okay. So ini adalah tempat rumah Abu Bakar. Jadi tempat ni dia masjid, dia boleh guna solat 5 waktu. Nanti kalau nak solat di sini dia buka pintu ni. Dia akan buka pintu ni. Jadi boleh solat dalam ni, terus sambung ke Imam Masjid Al-Haram. Oh, ni yang kata dia inilah boleh sambung saf kan? Okey, ada nak tanya tak sebelum saya nak tutup? Ya. Dia tanya. Ada okey, saja itulah penyelusuran ziarah kita hari ini. InsyaAllah saya tutup dengan terima kasih sebab yang sudi nak ikut kami. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita habis di sini, insyaAllah kita surat. Yang ni order kat batu nanti ambil sebelah. Batu. Ini aiskrim ke air? Aiskrim. Tapi tu ada dia punya menu. Sama juga tenaga. Ada Aiskrim. Pelanggan di mana? Ada nak campur apa ni? Ada vanilla mana? Vanilla mana? Vanilla mana? Which way? Mangga. Kalau yang merah, Mix. merah strawberry. Mix ni apa? Mangga. Apa? Ini mango. Semua 10 riyal. Ni Mix lah. Mangga sama Mix dia dah cuba dah sama. ya. Ini apa? Hey. Banyak batu. Ini harap ni banyak sangat. Dah cair pula skrim. Cik, anak siapa ni? Bukan stream. Okey. Ya. Kena ke bawah sikit. Jangan naik sikit mustaq ganda. Okay, aiskrim nampak tak aiskrim? Okey. Jom. Allah. Okey, okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alamak. Okey, awal lalu. Okey, 1, 2, 3. Okey. Kita dah masuk kan Dagutu Mekah. Masalah Mekah.
sampai ke destinasi kita, insyaAllah kita akan menginap di Mekah Tower berada betul depannya tu ni.